Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, atas kehendak Allah Subhanahu wa taala kita dipilih datang ke rumah Allah. Di antara rumah, apabila kita datang dapat pahala, duduk dapat pahala, dan sampai pula di dalam rumah itu dia ni i'tikaf, sembahyang sunat 2 rakaat, disuruh sembahyang sunat 2 rakaat, sembahyang sunat tahiyatul masjid, itu rumah Allah. Dan di antara rumah Allah, air hidup manusia akan dibawa ke rumah Allah. Bila dia mati, bawa ke rumah Allah. Tak ya, kaya miskin, banyak follower dekat TikTok, dekat Facebook, nanti mati orang bawa atas masjid. Nak tak ada, pasal orang bawa atas masjid, semayang jenazah 4 takbir. Baiklah, sebelum meneruskan bacaan kita anak kunci syurga, mudah-mudahan ilmu yang kita belajar pada malam ni akan memberi manfaat dan boleh kita beramal. Nak ingatkan tuan-tuan, jangan belajar aja, ya. Belajar aja tapi cuma ilmu je dapat, amal tak mau beramal. Kalau tak mau beramal, Imam Ghazali cakap apa? Mereka itu belajar satu bab tapi tidak beramal dengan satu bab, mereka itu jauh daripada rahmat Allah. Jauh daripada rahmat, tuan-tuan, ya. Kita ni hamba Allah, kita nak minta dengan Allah rahmat Allah, redha Allah, tuan-tuan. Kita nak minta itu yang kita minta. Sebab itu nanti di padang mahsyar, siapa yang rajin baca raditu billahi rabban wa bil islami dina bil qur'ani imaman wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Hadis ni daripada Imam At-Tirmizi. Siapa rajin baca lepas maghrib 3 kali, lepas subuh 3 kali, nanti di padang mahsyar dia di dalam pandangan redha Allah. Tuan-tuan amalkanlah, ya. Banyak kali aku cakap dah, tapi aku tengok memang tak suka beramalnya, ya. Tadi sembahyang sunat pun tak sembahyang sunat, ya. Macam hebat sangat tak sembahyang sunat. Kita ni tuan-tuan, fardu kita buat pun kadang tak sempurna. Tuan-tuan buat fardu ni, ya. Sembahyang sunat, kenapa kita malas nak kumpul amal soleh sembahyang sunat? Fikirlah. Ulama-ulama sufi ni, diorang rajin ibadat, rajin sembahyang sunat, rajin berzikir, rajin baca Quran, rajin beramal-amal sunnah, ya. Ulama-ulama sufi, ya, orang-orang yang hebat. Sebab mereka tahu kelebihan sembahyang sunat, kelebihan beribadah kepada Allah. Untuk buka adalah hadis, sesiapa yang sembahyang sunat maghrib, satu pendapat mengatakan sebelum, satu pendapat mengatakan sesudah maghrib, ya, fardu maghrib, pahalanya Allah akan berikan dia pahala 20 tahun pahala ibadah. Rugi ke untung kalau tuan-tuan sembahyang ni? Sekarang tak nampak, nak mati besok baru nampak, faham? Sekarang tak nampak, tuan-tuan. Kalau sembahyang sunat subuh, belum sembahyang padu subuh, sembahyang sunat subuh, Allah bagi pahalanya, ganjarannya dunia dan isinya, tuan-tuan. Itulah dalam surah As-Sajdah tu, farji'na na'mal salihah inna muqinun. Imam baca selalu hari Jumaat, ya. Bila roh nak keluar ni daripada qalqalah, dia panggil roh nurul haya, ruhul haya. Bila nak keluar tu barulah Allah tunjuk pahala sedekah, pahala tolong orang, pahala tolong sekolah pondok, beli kitab, pahala datang masjid, pahala yang sunat, pahala baca Quran, pahala buat baik. Masa tu baru Allah tunjuk, tuan-tuan. Sekarang Allah tak tunjuk. Sebab tu orang tak boleh datang masjid, datang surau tak boleh. Dia jogging boleh, jogging boleh, lalu depan masjid boleh, ya. Pergi meeting dekat Dewan Telekom boleh, ya. Kau parking dekat garaj Telekom boleh, dah parking kau belah boleh, ya. Datang untuk ilmu tak boleh, tuan-tuan. Tu bila dunia dekat kiamat, orang jauh dengan rumah Allah, tuan-tuan. Tengoklah orang makin lama dah berani maki Tuhan, maki Allah, maki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dunia makin lama dekat kiamat. Dah dekat dengan kiamat, tuan-tuan. Ya, bukan negara lain, negara kita. Dulu kita dengar negara lain je yang maki Nabi, yang hina Allah, negara lain. Sekarang negara kita sendiri, orang yang maki Nabi, orang yang hina Allah, hukumnya murtad, tuan-tuan. Taubat pun hukumnya apa? Dah taubat pun hukumnya apa? Apa hukum ni? Ni potong, faham? Buka dalam kitab tua, tuan-tuan. Buka dalam kitab hudud, agar dia nanti dekat negeri akhirat tidak dikenakan azab, dia dikena hukum dekat dunia, tuan-tuan. Taubat lah, ya. Kalau macam tu dah murtad, dah hina Islam, dah murtad, taubat, betul murtad lagi, taubat lagi, murtad lagi, taubat lagi. Cantik pun kau, ya.
Kalau dah murtad, orang murtad ni tak boleh semayang kan? Tak boleh. Tuan-tuan, semayang tak boleh. Campak tapi lombong ni, tuan-tuan. Orang murtad ni, ingat tu, hati-hati sebab tentang kauli ni, ini kauli. Ini fa'li, faham? Kalau aku tumbuk tuan-tuan, ni fa'li aku, faham? Tangan, faham? Qalbi ni ke jantung, tuan-tuan. Hati-hati sebab tentang murtad. Dia banyak kaedah. Kafir lain, murtad lain, tuan-tuan. Betul hukum Allah, sunnah Nabi, hati-hati. Ada setengah mana punya minah, dia kata apa? Buat apa nak haram-haram pesta arak? Kafir kan? Yang main hukum Allah yang halal diharamkan, yang haram dihalalkan, kafir ya. Tuan-tuan, yang main ayat Allah tak boleh diubah, tak boleh. Tak boleh, ayat Allah tak boleh ubah, tuan-tuan, tak boleh. Zina, hukum zina tu. Kalau dah kahwin, rejam sampai mati ke? Tak boleh diubah hukum Allah, tak boleh. Bayar duit tak boleh. Tuan-tuan, tak boleh. Hukum Allah tak boleh ubah-ubah, tak boleh. Ubah lah. Nanti kat sana tahu lah. Sekarang tak apa lah. Sekarang kau boleh lah. Kau buat apa kau suka. Nanti kau dah masuk dalam kubur, dah masuk dalam liang lahat, kau tahu lah. Dalam tu, dalam kubur tu, ular, binatang dekat dunia yang kita tak pernah jumpa dekat dunia, dalam kubur ni macam-macam ada. Tu kubur, tuan-tuan. Itu yang Nabi beritahu, wazuru kubura, ziarahlah kubur, agar kamu ingat mati. Bila kamu ingat mati, kamu kumpul amal soleh. Nabi cakap macam tu. Bismillahirrahmanirrahim. Kata musannif dalam kitab ni. Tuan-tuan kalau tak ada kitab, usaha cari kitab. Lama dah aku mengajar sini. Apalah. Beli kitab ni kat sini, kat Taiping ada kedai kitab kan? Ada tak ada? Takkan tak ada Taiping ada kitab. Ada kan? Usaha lah cari, tuan-tuan. Online pun ada. Sporin boleh order, dia boleh Jepun. Takkan kitab tak boleh order, tuan-tuan. Kena usaha lah, aku usaha. Aku nak ilmu, aku nak pandai. Aku kena usaha cari kitab. Aku nak ilmu, aku kena usaha cari guru. Aku nak anak aku pandai, aku kena usaha hantar sekolah pondok. Yang itulah. Ahli sunnah wal jamaah kena usaha. Kalau yang tak nak usaha ni bukan ahli sunnah wal jamaah. Faham? Jabariyah, Qadariyah, Mu'tazilah. Faham? Ahli sunnah wal jamaah ni kena usaha. Yang baik tak baik bukan kerja aku, Allah yang membaikkan. Yang memandaikan tidak memandai bukan kerja aku, Allah yang memandaikan. Itulah. Ajar aku usaha tentang ini. Usaha tentang ini, Allah yang menyampaikan. Allah kata sampai. Allah kata tidak. Itulah. Ni ahli sunnah wal jamaah. Tuan-tuan. Kadang kita ahli sunnah wal jamaah pun tak tahu apa itu ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah apa? Al-Quran. Kena ikut Quran. Kena ikut apa dalam Al-Quran, kena ikut. Tak boleh bangkang. Satu pun tak boleh bangkang, tak boleh. Kalau dia bangkang, dia bukan ahli sunnah. Kena ikut apa? Hadis. Hadis ni banyak. Tuan-tuan. Walaupun hadis lemah sekalipun boleh ikut. Dia termasuk fadilah amal. Yang ketiga apa? Fatwa sahabat. Kalam-kalam daripada sahabat. Yang keempat apa? Ijma' ulama'. Daripada ulama'. Yang kelima apa? Hukum qiyas. Inilah ahli sunnah wal jamaah. Lepas tu kena mengaji sampai mati. Bukan mengaji dah nak mati. Tapi bila ustaz cakap, marah ustaz. Ustaz yang tegah-tegah ni dah banyak tak ada. Tuan-tuan. Seorang-seorang Allah ambil. Tuan-tuan. Ustaz yang berani ni tak ramai dah. Tuan-tuan. Qulil haqqa walau kana muraja al haqqu wa zahaqqal batil innal batila kana zahuqa. Berani berkata benar. Dah sampai kau ustaz, dah sampai dalam TV, kau dah ceramah, kau dah beritahu mana yang haram, mana yang halal. Kau dah sampai dalam TV lah. Aku sebab tak sampai. Kalau aku sampai, dia orang tak nak jemput aku. Tapi tak akan jemputnya. Mana yang haram, mana yang halal. Sebab kau dah sampai dalam tu. Tuan-tuan. Betul, uslub dakwah ni banyak. Cara berdakwah ni banyak, tuan-tuan. Itu buat kerja agama ni bukan dekat masjid, dekat surau.
Jalan dekat taman, nampak budak-budak muda, dah maghrib dekat masuk, tuan-tuan orang Korea kampung ni taman, berhenti tanya. Dek, berhenti dah, balik rumah. Siap-siap pergi masjid. Kena cakap lah. Kalau tuan-tuan tak cakap, nanti tuan-tuan kena tanya dengan Allah di padang mahsyar. Ya, kena tanya di padang mahsyar. Pergi pula makan, bertemu pula, jumpa pula anak saudara buka aurat. Tuan-tuan jumpa, tuan-tuan tak tegur, tuan-tuan tak nasihat, tuan-tuan sangkut di padang mahsyar. Jangan main, ya. Dan Al-Quran Nabi kata Allah, ku anfusakum wa ahlikum nara. Peliharalah diri kamu, ahli keluarga kamu daripada api neraka Allah. Di antara lelaki-lelaki yang bergelal bapa saudara, yang membiarkan anak-anak saudaranya membuka aurat dengan sengajanya, tidak mahu solat dan tidak mahu menjalankan hukum Allah. Bapa saudara ni membiarkan, dia tidak menegur, tidak mengajak. Di antara dalam kitab menyebutkan, di antara lelaki-lelaki yang diheret ke dalam jurang api neraka Allah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Menceritakan akan dia oleh At-Tirmizi, Imam At-Tirmizi, ya. Ulama ni banyak, ya. Imam At-Tirmizi, Imam Bukhari, ya, Syekh Jainal Al-Baghdadi, Syekh At-Ta'i, Syekh Abdul Al-Mubarak, banyaklah, banyak sangat, tak terkira. Ribu, ya. Kalau Nabi, berapa Nabi? 124,000, betul? Nabi. Nanti masa padang mahsyar, kita akan jumpa 124,000 Nabi. Itu pun, ya, kalau Nabi tu nak jumpa kita lah, ya. Ada seorang Nabi tu rambutnya panjang, ya. Ada dalam kitab, itu yang orang putih buat cerita tur tu, dia ambil kisah Nabi ni, ya. Nabi yang rambut panjang, ya. Banyak Nabi 124,000, ya. Tapi di antara Nabi dan Rasul, ya, hebatnya Nabi Muhammad SAW, tu hebat Nabi. Semua ada dekat dia, ya. Semua ada dekat dia. Lepas tu Nabi Adam, tentang buka dalam kitab Nasaihul Ibad, Nabi Adam cemburu dengan umat Muhammad. Dia cemburu. Dia kata, kalau lah boleh aku jadi umat Muhammad, aku nak jadi umat Muhammad. Tapi tak boleh. Sebab umat Muhammad ni beruntung. Beruntung sangat dia. Dia duduk dalam majlis ilmu. Wasa'ah, Allah bagi dia pahala seperti dia semayang sunat 1000 rakaat. Wasa'ah. Atau pendapat mengatakan 1 jam. Ya. Dia bagi orang makan 1 suap, Allah bagi pahala dia, ya, seperti 1 gunung Uhud. Isteri pula pegang tangan suami dengan redanya, dengan ikhlasnya, Allah ampunkan dosanya, gugur dosa dia. Nampak? Suami pegang tangan bini, gugur dosa suami. Nampak? Ya. Suami pula pegang bini orang lain, neraka jahanam dan tempat engkau. Faham? Ada, tuan-tuan, ya. Dah kahwin dah, duk pegang bini orang, duk bawa bini orang, ada, tuan-tuan, ya. Ingat tak ada? Ada, sebab syaitan ni hebat. Syaitan ni power, tuan-tuan, ya. Setakat kalau dengar cerita ustaz merogol, AJK masjid berompak, AJK masjid fitnah orang, tak yakan, tuan-tuan, tak yakan. Barsisa ni, barsisa wali Allah. Atau pendapat mengatakan dia boleh semayang di atas udara. Dia tak pernah cakap benda-benda kotor. Puasa di siang hari, malam ibadah. Dia banyak uzlah asing diri duduk dalam rumah. Ini barsisa. Dia iblis jahat. Dia datang jumpa barsisa, dia nak goda barsisa, dia kaji macam mana aku nak goda barsisa, macam mana aku nak rasa akidah dia supaya dia masuk neraka dengan aku. Dia iblis kaji. Nampak? Iblis datang lepas dekat rumah barsisa, iblis datang. Dia duduk depan pintu setiap hari. Dia menjelma sebagai manusia. Dia kata, barsisa kau nak apa ni? Aku nak jadi anak murid. Nampak? Iblis, tuan-tuan. Iblis tak heran dengan kita. Dengan AJK masjid lagi tak heran, tuan-tuan. Dengan jenis rokok lagi iblis tak heran, tuan-tuan. Iblis ni ilmu dia power. Buka dalam hadis, buka dalam kitab 7 patala langit bekas tempat sujudnya iblis. Iblis dah semayang ratusan ribu tahun, tuan-tuan, dia semayang, ya. Hebat bab solat, hebat bab hadis, dia hebat bab kalam hadis. Ni iblis, tuan-tuan, ya. Iblis ni hebat, ya. Tapi dia benci dengan orang soleh.
Dia benci dengan wanita salihah, dia benci. Dia paling dia tak suka. Tuan buka ya, di antara iblis dia berdialog dengan Nabi. 12 perkara yang dia tak suka, yang dia paling benci. Ya. Pertama dengan orang soleh, paling dia benci, paling dia tak suka, sebab orang soleh nak menyelamatkan umat. Ya. Betul, bila kita belajar dia datang, bila kita semayang dia datang. Dia kacau kita. Ya. Betul, kita nak keluar dia tunggu kat luar, dia standby. Ya. Siapa masuk rumah tak baca ayat kursi, tak baca surah Ikhlas, dia masuk sama. Itu yang bila petang-petang maghrib dekat azan, tingkap pintu tak ditutup. Dalam hadis ni hadis ya, Ummu Subyan akan masuk dalam rumah melalui tingkap, melalui pintu, dia bertenggek di dinding rumah. Tuan-tuan, nampak siapa? Kanak-kanak, kanak-kanak nampak, tuan-tuan. Kita akan nampak apabila Allah buka hijab. Kita akan nampak, tuan-tuan. Allah buka hijab, kita nampak. Salah satunya di antara yang Allah buka hijab apabila hamba Allah ni bersih. Bersih, tuan-tuan. Sebab itu dalam Al-Quran apa kata Allah? Fazkuruni azkurkum. Siapa selalu sebut aku, panggil aku. Panggil aku, sebut aku setiap hari. Ya Allah, 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 ya Allah. Setiap hari 1000 kali, 1000 kali. Allah panggil dia 1000 kali. Panggil Allah. Panggil. Itu tadi maghrib. Muazzin panggil kan? Panggil orang atas sembahyang. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Mari datang sembahyang. Didengar tapi tak datang. Dengar Subuh lagi pula. Wajib lagi. As-salatu khairum minan naum. Apa makna dia? Sembahyang lebih baik daripada tidur. Lagi banyak orang tidur tak datang. Dia datang bila? Bila kena tsunami, bila banjir, nanti datang lah. Berkumpul dekat masjid, buat kemah. Bila nak kahwin, ya, jumpa imam macam mana nak nikah. Tu, minta borang nikah. Satu hari esok, masjid tak ada orang. Dulu masjid dia pernah masuk anjing kan? Tuan-tuan ingat, lupa? Tuan-tuan orang baru lah. Masjid ni dulu pernah masuk anjing. Itu yang bawa pagar luar tu. Faham anjing pernah masuk masjid ni. Okey lah masjid ni masuk anjing. Dan ni tempat Selangor babi masuk. Sebab apa? Orang tak mau datang, babi datang lah. Kita kalau buka dalam hadis, orang yang tak semayang ni nanti bangun dari kubur kepala babi, badan manusia kepala babi. Perempuan yang maki suami, hina suami, mencarut dengan suami, ya, panggil suami bodoh, ya, suami tak guna, lelaki tua, bangun daripada kubur, kepala anjing. Buka dalam kitab Muhimmah. Itu yang dia terpinggir-pinggir. Kenapa kepala aku jadi kepala binatang ni? Kenapa kepala aku jadi kepala binatang ni? Itu kata malaikat Allah, masa kau hidup, engkau buat salah dengan Allah. Masa kau hidup, engkau buat salah dengan suami kau. Betul kalau bab talak, kena mengaji bab talak. Talak mati, talak hidup lain. Talak hidup, kalau orang ni bercerai, tak jumpa dia pada mahsyar. Jumpa jika dia ada buat salah dengan suami, jumpa. Walaupun dah nikah dengan suami lain, jumpa. Dan suami ni pun akan jumpa bini dia di padang mahsyar. Jika suami ada buat salah dengan isterinya, tak selesai lagi. Tuan-tuan, kalau talak mati, pasti jumpa. Ini kehebatan talak mati. Tuan-tuan, tapi kalau doa minta bini mati, tak boleh, haram. Dengar, nak minta kahwin lagi tak dapat, minta doa bini mati dulu, tak boleh, tuan-tuan. Tapi kalau bab mati, suami dengan bini, elok bini mati dulu. Kenapa? Bila bini mati dulu, suami boleh urus dengan jenazah bini. Semayang, mandikan, semayangkan, kapankan, semayangkan, pikulkan, masuk dalam liang lahat suami letakkan. Kalau suami mati dulu, nanti bini mati kemudian, nanti bini kita, jenazah dia, orang lelaki yang bukan mahram pegang dia. Pegang punggung dia.
Tuan-tuan ingat orang sekarang ni baik ke? Tuan-tuan. Orang sekarang ni banyak orang jahat. Itu yang ulama buat keranda. Supaya wanita-wanita solehah ni, wanita-wanita muslimah ni, bagi si mati ni perempuan-perempuan Islam, masuk dalam keranda. Supaya lelaki yang bukan mahram tak pegang jasad dia, tak pegang tubuh dia. Tuan-tuan. Buka adalah hadis daripada Fatimah Zahra bab tentang keranda. Tuan-tuan. Ada dalam tu. Ya. Sebab tu nak tanda pasti mati. Sebab akhir hidup kita mati. Ada orang setengah mati tengah tidur. Ada orang mati tengah mengajar. Ada orang tengah mati tengah zumba-zumba. Ada. Ada orang mati tengah konvoy. Pergi minum air buah kat Terengganu. Pegang punggung perempuan, betul bergambar. Bodoh betul lah. Engkau dah buat benda haram, jangan tunjuk ke orang. Nabi cakap apa? Engkau ada salah dengan Allah, engkau ada buat dosa, biar engkau aja tahu, Allah aja tahu. Tak boleh cerita ke orang, tak boleh. Dalam ceramah pun tak boleh cerita, tak boleh. Contoh dia dah jadi orang baik, dalam ceramah dia cerita, anak ni dulu jahat, anak ni dulu pailang, tiga lain. Tak boleh cerita ke orang. Aib kita biar Allah saja yang tahu. Dengan bini pun tak boleh cerita, tak boleh. Nabi tak bagi, ya. Aib kita, tuan-tuan. Kita ni banyak aib. Siang tadi banyak dosa dia buat. Bukan tuan-tuan, aku banyak dosa, tuan-tuan. Tapi Allah sayang kita, dia tutup aib kita, tuan-tuan, ya. Jiran sebelah tak tahu kita jahat, tuan-tuan, ya. Sayangnya Allah dengan kita, tuan-tuan, ya. Itu bila kita dapat sakit, tu baru ni akak aku sakit. Aku kata kenapa jalan jengkok-jengkok kak? Sakit. Sakit ni sakit tulang punggung. Alhamdulillah. Akak sihat dah lama lah. Dah sihat puluh tahun. Baru sakit 2 hari je. Dah mengeluh. Tak aku cakap ni. Ingat tuan-tuan. Bila Allah bagi kita sakit, tu tanda Allah sayang. Ada tuan-tuan kena kecil manis, darah tinggi sikit gout. Ya. Tu tanda Allah sayang. Dia ampun dosa kita. Selama mana kita sakit, selama itu Allah ampun dosa kita. Tak semua orang yang Allah bagi sakit, tuan-tuan. Tak semua orang, ya. Macam datang masjid ni, tak semua orang boleh datang masjid. Tak semua orang, ya. Tapi ingat, dah boleh datang masjid, dah boleh jadi imam, dah boleh jadi makmum, dah boleh duduk dalam masjid. Jangan syirik af'al khafi pula. Tahu syirik af'al khafi? Dia di dalam. Aku hebat ni, aku boleh datang masjid, aku semayang hebat, ya. Dia berpegang daripada dia, bukan daripada Allah. Ini syirik af'al khafi, dia paling halus, ya. Sebab iblis ni dia jahat. Dia akan goda sampai dia berjaya. Ni iblis, ya. Tu perbanyaklah baca auzubillahi minasyaitonirrajim, ya. Perbanyaklah baca kalam Al-Quran, perbanyaklah mengucap kalam-kalam Allah, ya. Dan mensahihkan ia akan dia. Sahih, ya. Dan setengah daripadanya menyelati, diselati, ya, anak-anak jari, tangan dan kaki. Betul nak ambil wuduk kena selat-selat. Sunat dapat pahala. Kalau cincin tu tak buka, wuduk tak sah. Jam pun sama, tuan-tuan. Kalau tak nak buka, kena selat-selat je ni. Faham, itu. Ni bab berwuduk. Kalau berwuduk, jangan bercakap. Haram, tak haram, makruh. Yang pelik masa berwuduk lah bercakap. Masa wuduk lah tanya pasal motor. Masa tak berwuduk, tak ada tanya. Masa orang tengah azan lah, baru nak menyembang. Tuan-tuan, orang tengah azan, kita menyembang, bangun dari kubur, kepala keldai. Tuan-tuan. Balik kedai. Dan orang semayang jemaah dengan imam berhati-hati. Imam baru Allah, imam tak bar lagi, kita dah sama imam, bangun dari kubur kepala kedai. Ni hadis sahih. Hati-hati ya. Tu biar imam habis dulu. Allahu Akbar. Makmum. Kau makmum kan? Kau ikut makmum ah. Allahu Akbar. Apa? Imam sami Allahu liman hamidah. Bila imam kata aku sudah dah, barulah makmum sami Allahu liman hamidah. Baru betul. Ini imam baru sami dia. Sami Allah hamidah. Imam Allah dia bagi sebiji tu, Mana satu imam, mana satu makmum ah. Penat je semayang. Memanglah semayang tu sah.
Tuan-tuan. Tapi pahalanya habis lah. Sebab dia dah salah di dalam solat. Tuan-tuan. Ya? Itu kena ngaji bab solat. Ngaji pati rahsia munyatul musalli. Pati rahsia solat. Daripada Syekh Daud Al-Fatani. Ada dalam tu. Rahsia Fatihah, rahsia rukuk, rahsia i'tidal. Semua ada dalam tu. Ya? Berdiri lurus. Ya? Berjalan di dalam solat. Letak dahi di tempat sujud sunat ditekankan, tapi kalau dia ditekan untuk menghitamkan dahinya maka haram. Banyak. Ya. Di antara imam dan makmum jangan melebihi 3 hasta. Ya, ini kaedah solat. Dan kaki. Kalau bab kaki pula, kita melangkah datang masjid ni, apa kelebihan dia? Satu langkah dia ampun satu dosa. Satu langkah dia berikan satu kebajikan. Tadi lepas maghrib baca pula tu tahmid la ilaha illallah wa la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamut bi yadihi al-khayr wa ala kulli syai'in qadir. Siapa baca sekali, apa kelebihan dia? Allah naikkan dia derajat 7 petala langit, 7 petala bumi. Baca sekali. Ya, kalau dekat dunia dapat darjat apa? Datuk, Tan Sri. Ya, itu manusia bagi. Ini Allah yang bagi. Tuan-tuan, ya. Itu ya, orang ni naik, pangkat dia naik. Amal dia naik. Ya, solehnya naik. Tuan-tuan, Allah bagi dia darjat. Tuan-tuan, ya. Jangan tinggal baca maghrib 10, subuh 10. Bukan 3. Ya, bukan 3, bukan 7, 10. Sama Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Lepas maghrib 7, lepas subuh 7, bukan 3. Dengar ni, siapa jadi imam? Tuan-tuan, ya. Itu wirid solat ni kena sungguh-sungguh. Tuan-tuan, ya. Kami di madrasah wirid tak baca wirid macam tuan-tuan ni. Ini wirid orang awam. Dia ada wirid yang tertentu, wirid husnul khatimah. Wirid orang awam, dia wirid yang kebanyakan yang orang bawa. Ni wirid orang awam. Wirid orang khusus ni, dia ada wirid yang tertentu. Tuan-tuan, wiridnya panjang. Daripada lepas maghrib habis sampai dekat isyak. Ya. Semua ada. Penghulu istighfar, penghulu selawat, selawat azamiyah, semua ada. Ya. Bismillah, Bismillah 5, Bismillah 9, banyak lah. Ya. Tak tinggal. Ya. Surah At-Taubahnya, selawat-selawat yang tertentu dalam wirid husnul khatimah. Ya. Sama orang dulu ni tu kan. Pasal orang dulu ni dia banyak beramal. Tuan-tuan, ya. Tapi ingatlah, lagi banyak beramal, lagi kuat ujian. Lagi kuat ujian, tuan-tuan. Imam Ghazali cakap apa? Selagi kamu di dalam perjuangan Islam, kamu memperjuangkan hukum Allah, Allah masih tak uji kamu lagi, tu tanda Allah tak sayang kamu. Ingat? Ya. Kita orang buat kerja Nabi ni dapat ujian. Kena maki itu standard. Tuan-tuan, ya. Kena maki itu standard lah. Nabi pun kena maki. Tuan-tuan, ya. Masuk penjara, biasalah, tuan-tuan. Tuan-tuan pernah masuk penjara? Pernah? Bukan masuk penjara kerja penjara, bukan. Masuk penjara buat kerja agama. Pernah? Tak pernah kena lah masuk penjara, ya. Masuk penjara, ya. Maki orang maki, ya. Keluarga tak suka. Kita tengok Nabi Nuh. Kena Nabi Nuh. Nabi Nuh kena Nabi Nuh. Nabi Nuh duduk mana? Duduk Taiping. Nabi Nuh duduk mana? Nabi Nuh ni anak dia pun tak suka dia. Nabi, bini dia pun tak suka dia. Tuan-tuan. Lepas tu bila kita buat kerja agama, anak kita tak suka kita, tak usah nak heran. Tuan-tuan. Pakcik kita tak suka kita, tak usah nak heran. Dan kalau dalam masjid pula, ada pula AJK, ada pula jamaah yang dia suka kacau buat kerja Nabi, tu saya nak heran. Sebab zaman Nabi pun dah ada dah. Siapa dia? Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia kacau perjuangan Islam. Tuan-tuan. Dia semayang masjid Nabi, bukan masjid Taiping. Tuan-tuan, semayang belakang Nabi. Ya. Zaman Nabi pun ada bapak munafik. Zaman sekarang bapak munafik ada, tak heran dah. Tuan-tuan. Ya. Siapa yang kacau, tak benar kan kuliah agama, kacau kerja-kerja Islam ni, dia orang munafik lah. Tuan-tuan. Kalau anak Nabi Zakaria lain pula. Anak Nabi Zakaria ni, Nabi Zakaria kalau dia nak ceramah, kalau dia nak buat kuliah, dia tengok dulu ada tak anak dia.
Kalau ada anak dia tak cerita berakhirat. Kalau cerita berakhirat, anak Nabi Zakaria pengsan. Bukan macam kita. Kita ustaz tidur berakhirat. Ustaz cerita berakhirat, kita tidur. Tidur. Penat khotib baca khutbah hari Jumaat. Ittaqullah. 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 Seorang pun tak takut. Apa nak takut tidur. Ni bab berwuduk ni. Kerana hadisnya asbi'il wudu' wa khallil bainal asabi'. Artinya sempurnakan olehmu akan air. Air pun kena tahu. Jangan guna air yang dirampas. Jangan guna air yang dirampas. Kalau kita berwuduk dengan air yang kita rampas, maka wuduknya sah tapi haram. Banyak orang dirampas air ni. Dia rampas air daripada jabatan air dan dia rampas api daripada TMB. Dia beli satu alat untuk menjimatkan api. Haram tu, tak boleh. Engkau dah pakai banyak elektrik, kau nak jimat-jimat lagi cantik pun engkau. Aircon kau dah banyak, barang elektrik kau dah banyak. Haram tu tak boleh. Kena tahu tau. Bayar je lah. Dah banyak mana pakai, bayar je lah. Sebab itu hutang ni kena bayar. Kalau hutang dengan Telekom sekalipun, hutang bil RM20 tak bayar, sangkut daripada Masya. Hutang kereta pun sangkut. Ingat tak sangkut? Sangkut. Sebab itu kena belajar buat paraid. Tapi kalau orang ni murtad, tak ada harta paraid untuk dia. Tak ada. Orang murtad ni tak ada harta paraid. Zaman sekarang orang banyak hutang. Hutang. Beli kereta hutang, motor hutang, rumah hutang. Kadang makan nasi lemak dekat pejabat pun hutang. Bayar bulan-bulan. Kowe hutang, mesin basuh hutang. Hutang. Tu yang boleh semayang dia kacau. Bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Bagi duit tinggal 50. Itu yang sedekah tak ada. Nak sedekah tolong orang sebab banyak hutang. Orang yang ada hutang ni susah. Orang yang ada hutang ni malu. Nak pergi lalu pekan, nak lalu kedai kan, lalu kedai dia hutang, malu. Hutang katil dah roboh tapi tak bayar lagi. Jangan banyak berhutang, tuan. Kalau hutang yang tak boleh nak elak, terpaksa hutang. Kalau aku tak hutang, aku tak ada kenderaan nak cari nafkah, maka dia benar hukum syarak. Ni hukum syarak dia. Ni hukum fiqah dia. Dia orang menuntut ilmu memang tak ramai kan. Pagi tadi aku ngajar di satu tempat di KL. Orang kata KL lah. Orang KL daripada orang Taiping. Duduk mana? KL. Berak kat kampung atas Pertanian rumah flat suruh kat bawah tak ada orang. 20 orang Yang datang lagi tonton okey, dia muda, datang tak larat nak mati Tapi AJK bagus, dia usaha juga majlis ilmu. AJK cakap apa? Ustaz, kami usaha juga. Kami buat juga. Orang datang tak datang bukan kerja kami. Aku datang ni. Aku ngajar sini dah 9 tahun. Ni ke ramai Dulu lagi berapa orang? 4 orang. Banyak lagi lampu pun Tapi tak putus asa, datang juga. Sebab aku ingat pesan guru aku, kau mengajarlah di mana-mana. Orang ada ke orang tak ada, bila kamu sampai di situ, mengajarlah kamu. Apabila orang menjemput kamu mengajar, itu tandanya Allah berkehendak kamu buat kerja Nabi. Tuan-tuan. Sebab itu mengajar agama ni tak boleh tolak. Mana tempat yang boleh kita, tidak ada maksud, maka tidak ada halangan segi hukum syarak, pergi Walaupun orang panggil kampung ceruk kampung sekalipun, kena pergi. Islam ni kena sampai kan. Olehmu akan air. Air mutlak. Air mutlak. Air ni jangan sampai jadi mustakmal. Jangan sampai pula air jadi mutanajis pula.
Kena tahu ni, air ni kena ngaji air. Air mutlak. Air mutlak ni air yang suci lagi menyucikan. Ni air mutlak. Air yang suci lagi menyucikan. Tapi dia akan jadi mustakmal. Kena tahu. Dan akan jadi air yang najis. Air kopi, air yang suci tapi tidak menyucikan. Air kopi bukan air mutlak. Air kopi jantan bukan air mutlak. Dia cuma boleh buat minum, tak boleh buat basuh berak. Pernah tuan-tuan basuh berak dengan kopi jantan pernah? Tak boleh. Sebab itu kita ambil uduk. Contoh kita sebut berjana. Berjana ni cebok atau bekas berjana. Celup ambil. Boleh. Dia tidak ada mustakmal. Syaratnya sahaja aku mengangkat air uduk kerana Allah. Dan angkat jangan angkat masuk dalam tu. Jangan tahulah kaedah ni jadi mustakmal yang macam mana. Tak masalah, celup angkat keluar. Betul, celup angkat keluar. Tapi keluarlah. Jangan celup dalam tu, kumuh-kumuh buang dalam tu balik. Tu bongok nama dia. Faham itu kena ngaji lah, ngaji betul-betul. Ini yang bila tak mengaji, kita nampak orang beruduk, orang bayar uduk dalam cebok, kita kata ni sesat, uduk tak sah. Kita tak mengaji sampai habis, tuan-tuan. Kitab yang tentang mengaji ni kitab kecil, tuan-tuan. Kecil ni. Tapi ni pun tak atam ni, macam mana? Tuan-tuan. Bab uduk tak selesai, macam mana? Tuan-tuan. Betul kalau bab beruduk ni, macam ni anak rambut ni wajib basuh. Kalau janggut macam ni, wajib buat macam ni sebab dia sikit. Kalau tebal, dimaafkan. Kena tahu. Siapa tak ada janggut, boleh janggut. Walaupun seleh. Jangan buang-buang. Bukan buat wuduk je, buat sembahyang jamak. Kena ngaji sembahyang jamak. Sembahyang jamak kat rumah, boleh? Boleh sembahyang jamak kat rumah. Tapi bagi mazhab Maliki, siapa yang boleh? Orang yang sakit, boleh lah. Tapi bagi mazhab Maliki, mazhab Syafi'i tak ada. Sakit, memang dia sakit. Dia memang kalau dia tak boleh, maksudnya dia kalau tak jamak, bimbanglah nyawanya terancam sebab dia sakit sangat. Boleh lah. Tu semua bagi Maliki. Bagi Imam Syafi'i tak boleh. Tu banyak pendapat lah. Nak jamak dalam Korea boleh, tak masalah. Bagi Imam Syafi'i ada, tak masalah. Tapi contoh kita nak keluar tengah siap barang, masuk barang dalam kereta, dalam van, dalam kereta, orang azan. Boleh, syarat kena keluar. Keluar dalam perjalanan semayang kat kampung Korea depan tu. Syarat kena keluar dalam pendapat mengatakan satu Korea. Fikirlah sini Korea ni sampai hak mana. Walaupun dia semayang dalam kawasan Taiping sekalipun, tapi Korea ada kat mana? Kena tahu lah. Tapi Zuhur buat 4, Asar 2. Tak boleh Zuhur buat 2. Zuhur nak buat 2 tak boleh. Tapi syarat kena keluar. Walaupun orang dah azan, boleh? Lepas tu kalau tertidur dalam kereta api, tertidur dalam kapal terbang, dia orang yang musafir, qada macam mana? Qada dalam keadaan orang musafir ya. Tuan-tuan. Ni hujan tak ada. Sakit ada tak sakit pun tidak, apa pun tidak, asyik jamak je. Yang tak datang masjid tu jamak tu kat rumah. Yang tak datang main jamak kat rumah. Main jamak. Olehmu akan air sembahyang dan menyelati olehmu akan segala anak jari. Ni anak jari. Ni anak jari. Betul bila makan, lepas makan sunat, sunnah jilat. Ujungnya bukan dalam ujungnya dalamnya ada ubat. Lepas tu budak-budak kecil tengok, dia orang jarang kena penyakit. Dia punya makanan hadam sebab dia rajin nyonyot jari.
Tapi kalau AJK masjid nyunyuk jari, elok lah. Tak boleh ha. Tapi ada cara dia lepas makan, syak. Ya, ni kaedah sunnah lah. Sunnah ni banyak. Makan dalam keadaan tangan yang banyak, sunnah. Betul, kena makan dengan anak beranak, kena makan dengan bini, tuan-tuan. Sunnah. Bukan sunnah tu maksudnya makan dalam talam. Maksudnya tangan yang banyak. Dan sunnah mengambil kuah, mengambil sayur, mengambil daging dengan tangan yang kanan. Siapa ambil tangan kiri, guna tangan syaitan. Ambil kuah tangan kiri, bodoh orang ni. Tangan kanan, tangan kiri ni tangan tai. Faham? Kalau tangan tak ada nasi, jilat dulu, dah bersih, ambillah kuah tu. Nabi tidak pernah menggunakan tangan kiri mengambil makanan. Semua tangan kanan. Dan semua tangan kanan tak pernah menggunakan tangan kiri. Kalau tuan-tuan makan untuk guru aku, ambil kuah tangan kiri, dia tak makan kuah tu. Menggunakan tangan yang kanan ada keberkatan. Yang pelik kadang mengaji macam-macam ustaz, kadang pergi makan dekat dalam masjid pun dengan AJK, ambil tangan kiri. Jangan ambil tangan kiri, tangan kanan. Kecuali tangan kanan tak ada, kudung kena potong macam mana, tangan kiri lah. Semua sunnah ni semua berkanan, tuan-tuan, semua kanan. Betul, pakai cincin pula kena tahu. Jangan pakai sini, jangan pakai sini. Korun dan Firaun, Namrud, pakai sini dan sini. Dua ni, ni jari apa? Jari apa ni? Kelingking ni, jari. Jari mana Sunnah pakai cincin, Aku selalu pakai cincin, ini tak pakai cincin pula. Sunnah ni banyak. Bersugi sunnah, cincin sunnah, sorban sunnah, banyak sunnah Nabi, banyak. Sarung kasut kaki kanan sunnah, bagi salam ke orang assalamualaikum sunnah, senyum ke orang sunnah. Sunnah ni banyak. Dan setengah daripadanya mendahulukan kanan atas kiri, nampak? Bab wuduk pun disuruh pada yang belah kanan. Ini bab tentang berwuduk. Baik, kita berzakarah sikit. Air kolah tu, kolah masjid tu, cukup tak 2 kolah? Cukup tak 2 kolah? Nganggur je. Satu kolah berapa tim minyak gas? Satu kolah berapa tim minyak gas? Ha? 12 tim minyak gas. 14 tin. Banyak sangat tu 14 tin tu. 12 tim minyak gas. Tim minyak gas tu senang cakap satu timba lah. Tim minyak gas tu dengan timba lebih kurang aja. Kalau 2 kolah 24 lah. Itu kolah tu dah melebihi air 2 kolah. Bila melebihi 2 kolah, jatuhlah benda yang najis dalam tu. Jatuhlah benda yang najis, walaupun tai orang jatuh sekalipun, air tu tak najis sebab melebihi 2 kolah. Tetapi tahu, bila air itu berubah, barulah najis. Faham? Sebab tu kalau tuan-tuan dekat rumah kat bilik air, ada yang kolah 3 segi tu, beli kat kedai hardware tu, itu kolah tu tak cukup 2 kolah. Bila tak cukup 2 kolah, bila jatuh dah tak cicak dalam tu, najis lah. Bila najis, air tu tak boleh buat wuduk, tak boleh buat basuh berak. Hati-hati lah. Aku kalau kadang pergi rumah kawan-kawan ke, tiba-tiba ada kolah tu, tiba ada dalam tu ada tak cicak. Aku usaha, aku buang air tu, walaupun bukan rumah aku tolong basuh, aku isi air baru.
Bukan apa, kalau nanti orang lain yang ciduk akan menanggung najis. Sebab najis ni tak ada buat main. Sebab najis ni bersangkutan dengan solat. Sebab tu kencing ni, ya, kencing ni bermulanya seksa kubur daripada kencing tak bersih. Ya. Contoh masuk jamban, ada nampak je ni orang kencing berdiri. Ada, tuan, ya. Kencing berdiri. Nampak ada kencing terkabur, ambil tolong jeruhan. Pahala besar. Ya. Tak payah tunggu Tok Siap. Tuan. Tok Siap banyak kerja lain lagi. Ya. Banyak pahala. Ya. Hati-hati orang kencing berdiri. Tuan. Hati-hatilah sebab pada mula daripada sektor kubur, orang yang kencing tak bersih. Dan hati-hati pula orang kencing di halayak ramai. Ustaz, kami tak kencing kat tepi tasik. Kami tak kencing kat tepi highway. Tapi kami kencing di pejabat-pejabat, dalam jamban, tempat mangkuk kencing tu. Tu dah halayak ramai. Hukumnya berdosa. Ya? Bukan dosa kecil, dosa besar. Ya? Ingat tu, hati-hati. Ya? Nak kencing berdiri dalam jamban seorang-seorang, itu pun sebab apa kena nak kencing berdiri? Sunnahnya kencing bertenggung. Tapi kalau kencing bertenggung tak terus, maka dia benarlah kita kencing berdiri. Ini hukum ni. Ya. Sebab kita bukan lembu. Kita orang. Kita bukan beruk, bukan monyet, bukan kucing. Kita orang. Orang ni ada cara orang kencing, tuan-tuan. Ya. Macam nadi yang ke jantung ni. Macam mana nak mati. Tuan-tuan jangan risau. Ya? Kita semua mati, bila mati jumpa. Kubur kat mana pun jumpa. Ya? Alam barzakh ni satu tempat. Cuma dia ada dua negeri. Satu Iliyin, satu Sijjin. Kalau dia orang soleh, dia jumpalah sama-sama orang soleh. Jumpalah. Kalau ada orang cilaka, Sijjin tu tempat yang cilaka. Ya, Sijjin tu dia jumpalah sama-sama orang cilaka. Jumpa. Yang melanggar perintah Allah, tak mau hantar masjid, tak mengeluarkan zakat, tak mau tolong orang, ya, lawan suami, lawan mak bapak. Negeri yang mana Sijjin, tempat yang cilaka. Iliyin, tempat yang bahagia. Ya. Jumpa. Ya, sebab tu kalau buat jenazah, ya, jangan menyakiti jenazah tu, jangan melanggar Korea tu, kena tahu lah. Sebab apa? Ada sebab-sebab dia. Ya. Kalau saya saja je, maka haram. Tuan-tuan. Ya. Tapi dah dia bawa kereta aksiden di Johor, dia orang Perak. Kena bawa balik Perak. Ya. Sebab apa? Ada urusan lagi. Tuan-tuan. Ya. Tapi seboleh-bolehnya kalau dalam kitab, sana terakhir. Ya. Dalam kitab seperti tu, Tok Guru almarhum Datuk Haruddin kan, meninggal di luar negara. Terus ke bumi sana ke. Sebab dia keluarganya semua orang yang tahu ilmu. Ya. Kita kadang tak ada. Tanamlah dia duduk tepeng, meninggal di tepeng. Ya. Kecil manis, darah tinggi kat jantung. Ke bumi di kampung. Dekat mana? Nun, dekat Terengganu. Kenapa pula? Kena kubur sebelah mak. Nanti kan takut tak jumpa mak pula nanti. Bodoh lah. Jumpa, jangan risau lah. Sama kat orang jenis pergi kubur, dia cium batu nisan. Apa suruh? Suami meninggal, dia cium batu nisan. Minta maaf bang, ayang banyak dosa dengan abang, cium batu nisan. Masa suami kau hidup, kau tak nak cium. Suami kau dah mati pun nak cium batu nisan, buat apa? Dan yang dapat pahala ni, cium suami masa hidup. Bukan cium batu nisan tu. Banyak orang buat ni, tuan-tuan. Kadang jenis buat ni orang ada ilmu, dia cium batu nisan. Apa suruh? Tak ada dalam hadis pun, tuan-tuan. Tak ada, ulama pun tak suruh cium batu nisan. Tuan-tuan, tak ada. Ya? Yang suruh cium apa? Quran. Suruh cium. Cium je apa? Mak bapak suruh cium. Suami kena cium. Betul lah, tuan-tuan. Ya? Hajar Aswad kena cium. Batu kubur, batu nisan, tak ada dalam kitab. Cari lah. Apabila nak kamu pergi ke kubur, hendaklah kamu sunat cium batu nisan suami kamu. Tak ada. Ya. Jiru air dia. Jiru air. Untuk apa jiru air? Supaya untuk memanfaatkan tanah kubur. Untuk menyegarkan tanaman pokok-pokok di kubur. Tu ada. Tapi kalau mematahkan pokok kubur orang lain, pacak kubur bapak kita, haram, sedang mencuri hasil
tanaman daripada kubur orang mati sebelah. Tak boleh. Ya. Kalau tanah kubur, tak ada atap, tak ada kawasan kubur, maksudnya memang tanah kubur tapi tak ada atas kawasan kubur, maka boleh. Ya. Kita patahkan, contoh ini kubur. Ni kubur orang dah mati, bapak kita baru tanam, baru kubur, baru ke bumi. Kita pergi patahkan pokok puding kawasan dalam ni orang punya ni. Tak boleh haram. Sebab milik dia. Ya, kalau kawasan tanah kubur tu tak apa. Ya. Ada dalam kitab Mahali. Ya. Dalam kitab Syarah Tufah ada yang tu. Ya. Dalam TikTok tak ada. Majalah TikTok tak ada. Ya. Majalah motor, majalah mancing lagi tak ada. Ya. Jari ni bercakap tak? Syekh, jari ni bercakap. Cuba buktikan apa dia bercakap. Dekat dunia pun bercakap. Kau duduk sana, saya panggil ke tak? Itu bercakap secara batin. Kau datang, saya tunjuk macam ni. Nampak? Ni ajak marah tu. Ni cara batin. Faham ya? Itu yang seorang padri berdialog dengan seorang ulama. Dia kata mana boleh jari bercakap. Tak logik masuk akal. Memanglah benda bagi Allah, memanglah bagi kita tak logik. Ya. Ya. Sebab kita ni makhluk, kena faham. Kadang orang banyak songeng, banyak tanya, Allah tinggal mana, Allah duduk mana, ya, Allah tengah buat apa. Mak kita sekarang kat kampung pun tak tahu tengah buat apa. Itu makhluk sama makhluk. Ya. Jangan kita nak dipikir yang membuat makhluk. Itu kalau bab tentang makhluk, dia 5 nama. Jisim, jirim, jauhar, jauhar firij, jismul latif. Ni bab tentang baharu. Ya. Itu kita ni baru-baru bah. Tuan-tuan, dia benda tak sakit, daripada sakit, nanti sihat. Baru-baru bah. Kita ni duduk kena mengambil tempat. Kita ni bertongkol. Faham ya? Lepas tu duit hilang, ucap apa? Ucap apa duit hilang? Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Ya, nanti kau gantilah yang baru. Sebab kita ni makhluk. Buat duit kan makhluk. Ya. Bini lari, alhamdulillah, terima kasih ya Allah, nanti kau bagilah bini baru. Ya. Ada hikmah dia. Ini ada bini lari macam nak gila. Nak gila ya. Bini hilang macam nak gila. Sembayang hilang tak ada macam nak gila pun. Tak dapat baca Quran tak ada macam nak gila pun. Tak dapat menuntut ilmu tak ada macam nak gila pun. Ya. Baik tu dalam ni kena ada Allah. Tahu kena ada Allah apa? Selalu menyebut nama Allah. Ni dalam ni. Allah ya. Duit hilang balik kepada Allah. Orang yang arif billah ya. Tak ada lah ni duit. Tahu duit dah habis ya. Duit rokok itu ya. Malam jumpa makan satu tempat, jumpa ada seorang sahabat, dia kata, Ustaz, bapak saya ni baru kematian isterinya. Bapak dia nazir masjid. Ustaz, macam mana ni? Apa cakap anda? Ingat tu, kita ni semua mati. Memanglah kadang kita tak nak terima benda yang kita sayang. Ingatlah ya. Kalau sayang dengan bini tu, selalu pergi kubur. Sebab dalam kitab menyebutkan, hadis daripada Abu Hurairah menyebutkan, iaitu orang-orang yang mati, dia paling suka ya, orang yang hidup datang ziarah dia. Ya. Dan tengah daripadanya mendahulukan kanan atas kiri, kerana bahawa Rasulullah SAW baginda lah, ya, manusia yang luar biasa. Mulutnya suka berzikir, akhlak yang cukup mulia. Dia suka memaafkan kesalahan orang lain. Nampak hebat Nabi ya?
Itu contoh yang paling baik adalah baginda. Tuan tengoklah Abdullah bin Ubay bin Salul ni buat Nabi macam-macam. Ya. Difitnah bini Nabi, ada skandal. Dan dia tipu sahabat-sahabat dalam medan peperangan sampai 300 orang sahabat balik daripada medan peperangan. Dan dia buat fitnah macam-macam. Dia masa Abdullah bin Ubay bukan nak mati, dah mati lah. Dah masuk dalam kubur lah. Nabi kata, keluarkan Abdullah bin Ubay. Letak atas riba aku. Kepalanya letak atas peha aku. Nampak? Pada orang ni buat jahat dengan Nabi. Nabi ludah mulut dia. Nabi cakap apa? Mudah-mudahan dengan air liur aku ni kau boleh jawab pertanyaan malaikat dalam kubur ni. Tapi air liur Nabi ya, bukan air liur kita, bukan air liur AJK masjid, faham? Air liur Nabi, air liur kita busuk. Nabi ni air liurnya wangi, tubuhnya wangi. Dia masuk dalam ni wangi. Dia maksum, ya. Lepas tu dia dapat ujian bakat. Tuan-tuan. Sampaikan Islam, orang baling tai, orang baling batu. Bukan. Tuan-tuan hantar masjid, ada orang baling tai? Ada? Mana ada? Ustaz ceramah-ceramah, ada orang baling tai? Mana ada? Baling duit. Tuan-tuan, baling duit. Kan keluar nasi goreng kampung lepas tu. Teh tarik. Tengok ulama-ulama, nabi-nabi buat kerja Islam. Ya. Bapa aku ceramah pada tahun 80-an. Balik mengajar, gangster tunggu tepi jalan 40 orang. Pegang sota, pegang parang. Tahun 80-an. Masa tu mana ada Facebook? Ya. Lagi satu nak beritahu. Kalau tuan-tuan, ini dah lagi pada topik. Tapi ini bab tentang menjamu orang makan. Siapa dia bagi makan sekolah anak yatim ke? Ada jamu sekolah anak yatim ke? Ada jamu sekolah pondok ke? Ya? Jangan buat anak yatim ni macam pelarian. Ya? Kadang dia jamu anak yatim kadang berdiri beratur nak ambil makan. Dia duduk meja-meja VIP makan. Kau nak jamu orang susah, nak jamu anak yatim, nak jamu budak-budak hafal Quran, nak jamu budak sekolah pondok, kau jamu dia betul-betul. Jangan sampai menyusahkan budak ni, bang. Ada kadang budak ni beratur, time makanan buka puasa, kadang budak orang dah azan tak dapat lagi makanan. Ingat tu, nak jamu orang, jamu betul-betul, tuan-tuan. Anak yatim ni, kalau ada anak yatim, bela anak yatim, tuan-tuan. Siapa bela anak yatim, berkat rumah tangga. Siapa bernikah dengan ibu tunggal, berkat rumah tangga. Cari ibu tunggal. Cari, boleh? Takut dengan bini. Janggut je panjang. Sebab apa? Kita menolong dia. Itu yang sahabat-sahabat. Dia bini sahabat ni 2, 3 tu. Sebab sahabat ni kawan dia pergi medan peperangan, syahid. Bila syahid, itu yang dia ambil isteri sahabatnya, dia nikah jadi isteri dia yang kedua. Faham Syahid di medan peperangan. Seorang sahabat baru nikah, malam tu baru bersama dengan isteri, dengar panggilan daripada Nabi, jihad, jihad, jihad. Terjun tinggal pergi medan peperangan, mati, wafat dalam keadaan tengah ada adab besar. Nabi nampak malaikat tengah mandi kan. Kita jihad, nanti dulu. Tak payah jihad, pergi masjid pun tak boleh. Pergi masjid pun tak boleh jihad apa. Datang ambil daging korban boleh Tengok hasil daging korban, beratur orang ambil. Kami di madrasah, kalau orang datang ambil daging korban, kami warning tu. Abang duduk mana? Duduk kampung sebelah. Abang duduk mana? Duduk sini. Ingat, jangan datang madrasah kami semata-mata nak ambil daging korban je. Masa ada majlis ilmu, datang. Semata-mata ambil daging korban, sendiri kamu ingat, kami
Cam muka bang ni, faham tuan. Kerana bahawa Rasulullah SAW adalah ia kasih. Nampak? Kasih. Kasih akan mendahulukan kanan selama kuasa ia. Nampak? Itu tandanya masa makan pun didahulukan tangan kanan. Masuk rumah, kaki kanan. Masuk jamban, kaki kiri. Betul? Kalau buka buat tentang ni kepala, sebenarnya masuk jamban kaki gigi kedua kaki kanan ada sebenarnya ada peranan otak. Tuan. Orang Yahudi buat kajian. Tuan. Solat tekan kaki, orang Yahudi buat kajian, membuang penyakit kolesterol. Selalu sujud kepada Allah, darahnya berpusing dengan baik. Menghindar penyakit kanser otak. Semua ada dalam solat. Sikit lagi tuan. Lagi 1 minit 2 aku berhenti. Tu batuk-batuk syarat aku berhenti je. Relax. Tuan-tuan rumah dekat je. Naik motor, ustaz sampai rumah. Aku perjalanan 4 jam. 4 jam. Belum tentu sampai rumah ni. Aku cakap dengan bini ke apa? Abang pergi ceramah ni, abang pergi ngajar ni, ayah ingat jaga anak baik-baik dengan agama, Quran dia, solat dia, jaga sungguh. Kalau abang tak balik, jumpa dekat negeri akhirat. Aku pesan macam tu ni. Sebab kita keluar rumah tak tentu balik. Macam tuan-tuan keluar semayang, tak tentu balik. Bila betul tuan-tuan nak pergi kerja, tak tentu balik. Betul tuan akan cakap dengan bini tuan. Cakap apa? Ayang abang nak pergi kerja, nak cari nafkah untuk ayang anak-anak. Abang tak tentu balik ni, tak tahu malaikat tunggu, malaikat tunggu kat sempang terdepan lain. Cakap dengan bini tuan. Seandainya kalau abang tak ada, ni abang nak bagi tahu awal-awal ni, jaga solat, jaga aurat, jaga anak dengan agama, harta abang jangan jaga dengan baik. Tuan-tuan kena bagi tahu dengan bini tuan-tuan. Dan seandainya tak jumpa nanti, abang tunggu dekat akhirat. Tuan-tuan. Cakap itu lah. Tak ada. Ayang jangan lupa kan, abang balik, jangan lupa bihun goreng teh tarik biasa tu abang suka tu, jangan lupa Macam dia tahu dia hidup sampai petang. Tuan-tuan. Berapa kita ni hidup memang suka makan. Tuan-tuan. Kalau sanggup sambil Melaka, cari semata-mata nak makan. Tuan-tuan. Tapi kalau jauh semata-mata nak belajar, tak boleh. Tak boleh. Tadi hujan-hujan dekat padang bola tu, orang tengok orang main bola, siap berpayung-payung. Sanggup berkorban tengok main bola, hujan-hujan, peti pun sanggup. Tapi datang masjid, hujan-hujan boleh datang? Tak boleh. Kadang orang tanya, kenapa tak pergi masjid? Hujan. Tak sanggup. Itu yang dipilih je dapat. Tak semua dapat. Sama anak. Anak yang dapat khidmat dengan mak dengan ayah, anak yang dipilih je. Anak yang dipilih. Sebab itu dalam kitab apa? Dia berhadis. Seandainya bapa, mak yang telefon anak, mak tanya, bapa tanya, engkau sihat ke? Bila bapa, mak yang telefon anak ni anak derhaka. Berapa ramai anak derhaka, tuan-tuan. Berapa ramai anak telefon mak, telefon ayah, sebulan berapa kali dia telefon. Ingat, kalau anak derhaka tak cium bau syurga. Walaupun kita ni penceramah ke dia, tuan-tuan. Ingat. Yang main, tuan-tuan, menyinggung hati mak dia tak cakap. Sama suami pun singgung suami, ada dalam kitab Muhimmah. Tuan-tuan. Dalam kitab tak ada. Dalam kitab Muhimmah. Suami dalam hati berkata, kenapa ni buat abang macam ni? Bila kenapa suami tu tersinggung, mati dia tak ada ngucap. Itu isteri, wanita yang sudah bernikah, matinya dalam redha suaminya, syurga tu ada. Tuan-tuan, senang nak dapat ni, tuan, susah. Kena banyak mujahadah, kena banyak susah payah. Ni mujahadah. Mujahadah. Uzlah asing. Kita sikit baju cakap Arab sikit dah. Uzlah asing. Mujahadah ni susah payah. Bersemangat ni muhimmah, bersemangat. Dah. Selama kuasa ia pada pekerjaan sekalian, pada bersucinya, bersuci. Apa itu? Kalau bab tentang cecair wanita, di farasnya ada 15 cecair.
Yang akan datang insya-Allah ke lelaki ni aku terang. Dia banyak cecair. Orang lelaki apa cecair? Air kencing, air maning, air mazi, air wadi, air budu ada? Tak ada. Ya. Dan apa yang keluar daripada kemaluan lelaki, ya, depan dan belakang, maka keluarnya itu adalah najis tak? Najis tak najis? Najis tak najis? Najis ya, keluar tempat najis. Tak. Ya. Itu kena belajar bab najis. At-tuhuru miftahu solah, kesucian tu kunci bagi sembahyang. Lepas baru ni aku mengajar satu tempat, bila aku berhenti. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya. Ni, rupalah tempat mana. Dalam kitab tu menyebutkan, apabila kamu kencing, sunat apa? Menarik zakar kamu ke hadapan dan berdehemlah kamu. Ya? Sebab dalam tu tempat bertakungnya air kencing. Kena tarik sendiri tarik. Orang tarik tak boleh. Faham? Yang boleh tarik boleh? Siapa boleh tarik? Bini boleh lah. Sebab itu tuan-tuan nak tahu satu ilmu ni. Ilmu mak nikah nak tahu? Nak tahu tak? Tak nak aku cerita, tak nak sudah. Contoh bini tuan-tuan meninggal. Bini tuan-tuan meninggal, ya. Orang perempuan dah tahu benda ni tak? Kena cakap dengan anak. Bila bini tuan-tuan meninggal, tuan-tuan tak ada kawan. Tuan-tuan tak ada teman. Teman tidur tak ada, teman uruskan tak ada, ya. Kenapa benda ni ada bersangkutan dengan mati? Bila lelaki ni kematian isteri, anak kena usaha juga cari pengganti mak. Kena usaha. Ya, kecuali bapak ni tak nak, itu lain. Ya. Kalau bapak ni tak ada duit pun, anak wajib carikan duit untuk bapak dia supaya bapak dia nikah. Nanti bila bapak ni sakit, anak tak boleh nak jaga sepenuh masa. Dan anak tak boleh tengok kemaluan bapak. Kalau tengok haram, tak boleh. Tak boleh. Yang tidak ada haram, isteri. Isteri tak ada haram ke atas dia, halal semuanya. Berarti isteri boleh pegang kemaluan suami, boleh. Anak nak pegang kemaluan bapak, boleh ke? Boleh ke? Kejap boleh, kejap tak boleh. Ya? Mana boleh? Tak boleh. Ya? Dan bukanlah bab berhatan. Tok Mudim tu, hukum pertama tak boleh nak pegang kemaluan kita. Dalam kitab bab berhatan mengatakan benda yang fardu, kita tak boleh melanggar yang fardu. Bila dalam darurah dia dibenarkan, ada maslahat. Itulah hukum dia. Ni sebab tu kena, ya, dia yang perempuan ni bila dah menikah, halal hukum dia, tidak ada haram. Anak tak boleh urus bapak, tuan-tuan. Ni hukum nikah, ya. Kalau bapak nak nikah, anak tak bagi, haram, dosa. Neraka tempat anak ni. Mai, ya. Dan hadis apa? Ummuka 3 kali. Abuka sekali. Ya. Kalau dengan mak dia taat, dengan bapak dia derhaka, anak ni neraka jahanam. Kalau dengan bapak dia taat, dengan bapak dia taat, dengan mak dia lawan derhaka, ni anak ni duduk dalam neraka jahanam. Sebab apa? Dia di antara dua ni dia tetap wajib taat. Jangan, tak boleh nak menyinggung hati mak ayah. Ya. Wallahu alam, cukup sampai sini. Seperti tadi sebelum tutup, tuan-tuan, minyak abatu sauda ni, tuan-tuan kena tahu guna. Ini kami, dia dah baca ayat Quran. Baru ni anak aku kena ulat bulu, tuan-tuan. Ya, kokak ni titik tempat mana yang kena ulat bulu, sapu je. Alhamdulillah tak merebak, tuan-tuan. Ni kelebihan abatu sauda. Dan kelebihan dah dibacakan kalam-kalam Al-Quran. Ya, kalau ada kudih kaki aku baru ni pun kena penyakit, macam kena apa? Pecah-pecah kulit. Maklumlah berjalan ceramah, ambil abatu sauda, sapu kat tapak kaki. Tuan-tuan, masa nak tidur sapu. Ya, alhamdulillah tak ada sakit-sakit tapak kaki, tuan-tuan. Dia boleh dalaman, dia boleh luaran. Ya, tapi kalau siapa tak tahan kadang dia minyak, tuan-tuan minumlah dengan air. Ya. Nah, ni dah diruqyah. Dah ada baca ayat Quran.
dah tentu asli, tuan-tuan. Kadang-kadang zaman sekarang ni tahu je lah, banyak campuran-campuran. Zaman sekarang ni banyak penipuan-penipuan. Hati-hatilah, tuan-tuan. Orang sekarang ni bukan kira apa, dia bukan kira benda tu halal ke haram ke, dia cari untung. Tuan-tuan, kalau sedikit jam dekat luar, tuan-tuan boleh ambil. Kami membeli sambil membantu madrasah kami. Anak yatim dia, orang susah dia, orang gila dia, mualafnya, tuan-tuan. Itulah kelebihannya kalau tuan-tuan menginfak di madrasah kami. Nanti ada set akan tabung, tuan-tuan infaklah, Baik, kita tutup dengan doa. Nanti mudah-mudahan kita jumpa bulan depan. Tuan-tuan usaha je kitab. Kalau tak ada, aku bawa je kitab. Tuan-tuan nak cari, aku bawa. Satu naskah RM10. Kalau aku bawa, tuan-tuan memang tak carinya. Confirm tak carinya. Kalau batang pancing cari lah, nanti aku bawa bulan depan, satu kitab RM10, tuan-tuan, tuan-tuan bawa duit je. Jadi berapa kitab, nanti ada kitab, tuan-tuan boleh bawa balik boleh muzakarah. Kalau masjid punya, tinggal masjid. Bila tinggal masjid, masih bila tuan-tuan nak mutalaah, tuan-tuan. Nanti kan malam-malam nak masuk masjid nak ambil kitab, nanti kena tangkap. Bawa balik rumah boleh mutalaah. Kalau ada kitab sendiri boleh dobek ni boleh gatip, dobek cakap Arab, tuan-tuan. Nanti balik boleh ngajar anak, boleh ngajar cucu, tuan-tuan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم بك أمسينا وبك أسرحنا وبك نحيا وبك نموت وعليك المصير اللهم يا رب جبريل ويا رب إسرافيل ويا رب ميكائيل ويا رب محمد صلى الله عليه وسلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.